Yang berhormat, penjelasan. Ya, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Saya tidak bantah untuk menswastakan pengurusan pelabuhan Pulau Pinang, kerana saya rasa mungkin dia berikan kepada syarikat yang lebih berkesan. Tetapi mengapa dia hanya melalui tender terhad saja? Mengapa tidak tender terbuka? Dan adakah benar bahawa dia memang diberikan kepada syarikat Tan Sri Sai Mokhtar? Kerana sekiranya dia berikan kepada Tan Sri Sai Mokhtar, adakah dia akan menimbulkan masalah monopoli? Ya, bolehkah Timbalan Menteri menjelaskan? Tuan Yang Dipertua, terima kasih kepada tiga-tiga yang berhormat yang telah minta penjelasan atau minta jawapan tadi. Jadi bagi mungkin bertajam lebih dahulu, soalan yang pertama tadi berkaitan dengan mengapa tender ini tidak buat open tender. Ini telah diputuskan pada satu, dan yang kedua berkaitan dengan apa tadi? Monopoli. Saya dah jawab tadi. Ini belum tentu lagi akan diberi award kepada syarikat Tan Sri Sai Mokhtar. Saya tak ada sebut yang ini akan diberi ataupun sedang dipertimbangkan dan sebagainya, yang berhormat. Jadi belum tentu lagi sama ada soalan monopoli ini timbul atau tidak. Terima kasih. Tapi kita memang dah tahu ada berapa syarikat yang tender saja. Kerana ini tender close tender terhad. Jadi ini saya rasa bertentangan dengan polisi Kerajaan Barisan Nasional Transformasi yang dikatakan yang nak melalui tender terbuka. Tapi ini adalah tender terhad, dan saya difahami bahawa hanya ada 2-3 syarikat saja. Dan syarikat kepada Tan Sri Sai Mokhtar itu memberikan bid yang tertarik, yang menarikkan. Jadi bolehkah yang berhormat memberitahu berapa syarikat yang mentender, memasukkan tender dalam tender terhad ini? Terima kasih. Terima kasih, Berhormat Tuan Yang Ketua. Seperti yang saya sebutkan awal tadi, saya tak boleh beritahu sebab tak ada maklumat bagi siapa yang akan diberi tender ni, dan komiti ni memang wujud untuk memilih company-company ataupun syarikat-syarikat yang buat bidding pada ini, yang berhormat. Tender, berapa syarikat yang tender? Tak ada beri tahu pada saya. Bolehkah saya dapat jawapan? Yang Hormat, soalan dia satu saja, Hormat. Soalan dia berapa syarikat yang mengambil bahagian dalam tender. Jadi saya tak ada. Kalau yang Berhormat tak ada jawapan, bagi tahu tak ada jawapan lah. Saya ini takkan ini maklumat sulit ke? Dalam perbahasan tak ada sentuh, tak ada minta maklumat ini. Saya tak ada maklumat yang diberi, dan kira perlu nanti saya akan beri jawab secara bertulis. Akan beri jawapan tertulis. Tapi yang berhormat Timbalan Menteri, saya nak maklumkan, memang ini sudah kena ini jawab sekarang dua lagi, nanti saya dalam lupa. proses, Tuan Yang Dipertua, dia hanya dalam proses to draft the agreement. Memang keputusan telah dibuat. Terima kasih. Saya maklumkan Timbalan Menteri. Ini luar daripada pengetahuan saya. Saya tak tahu macam mana yang berhormat mungkin tajam tahu, ya Tuan Yang Dipertua. Ini dia yang cakap. Ramai orang dalam industri sudah tahulah. Penjelasan Timbalan Menteri. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, yang saya tahu bahawa syarikat yang tender itu, yang satu-satunya termasuknya dredging work yang dibuat oleh syarikatnya hanya ada satu, iaitu syarikat Tan Sri Sai Mokhtar. Yang saya nak tahu pun tak apa, yang saya hanya khawatir
bahawa ada unsur monopoli ini nanti dia tidak mengikut syarat-syarat ataupun mengikut agreement mana dia mesti buat dredging. Because dredging work ini dia harganya ialah lebih kurang 400 juta. Bilakah dia adakah di dalam agreement itu bilakah dia patut buat? Kerana kita kami di Pulau Pinang khawatir nanti dia kalau dia buat sabotage, kalau dia tak mau buat dredging, nanti pelabuhan ini akan menjadi feeder saja, feeder port dan bukan semi hub, dan dia akan menjejaskan ekonomi Pulau Pinang dan seluruh northern Malaysia. Dan kalau ekonomi di northern Malaysia dijejaskan, tentulah ekonomi Malaysia juga akan ada kesan. Jadi nak tahu bilakah dredging work ini akan dilaksanakan. Sekiranya Timbalan Menteri tahulah. Terima kasih Tuan Ketua. Yang ini saya sedikit tahu bahawa dredging ini akan dibuat, tapi ianya masih tertakluk kepada agreement di antara syarikat yang akan diberi tender ni nanti dengan pihak yang berkuasa. Itu sikit saya tahu. Okey? Maksudnya yang berhormat tidak tahu bilalah ataupun agreement ini masih dalam proses. Adakah dia belum siap lagi? Kerana saya dengar ini bukan rahsia lah, kerana apa yang telah dibuat tentu orang lain akan tahu. Begitu ramai orang dalam industri ini dan mereka khawatir kerana dengarnya bahawa syarikat yang mendapat tender itu memang sudah masuk ke syarikat pelabuhan untuk memberi arahan dan instruction dan sebagainya. Jadi saya kalau boleh, sekiranya boleh, saya suka mendapatkan satu agreement kalau boleh, supaya kita juga melindungi kepentingan Northern Malaysia, supaya kita tahu bahawa Kerajaan Barisan Nasional ini tidak memihak sahaja kepada konsesi ataupun syarikat yang mendapat tender ini, dan tidak peduli kepada kepentingan penduduk-penduduk di Northern Region dan juga orang-orang di dalam industri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Ketua. Ini nampak banyak tuduhan yang Kerajaan Barisan Nasional akan memboikot perdagangan di Northern area. Ini tak betul ni. Tak betul. Kita tak ada niat tu, Kementerian tak ada niat tu Yang Berhormat. Itu saja. Let me go on with the rest of the answers. Yang Berhormat, saya harap tak ada niat itu. Saya memang harap tak ada niat itu. Yang Berhormat, kerana tapi sekiranya tak telus dan tender bukan terbuka, tender terhad saja, kita khawatir. Dan mereka players dalam industri ini, mereka pun khawatir kerana pada waktu sekarang 40% cargo go directly to the destination. Tetapi kalau dredging tidak dibuat, nanti dia menjadi satu feeder port. Dia go backwards. Jadi saya suka saya dapat satu jaminan dari Kerajaan Barisan Nasional, kalau bukan dari Yang Berhormat, supaya dia akan telus dalam penswastaan ini, dan juga tender ini jangan seperti tender North South Highway dan banyak lagi concession ataupun banyak lagi projek mega-megahan yang dia memberi kepentingan kepada syarikat konsesi dan bukan kepentingan rakyat. Saya hanya nak satu jaminan bahawa kepentingan rakyat dan juga industri ini akan diutamakan dan bukan syarikat tender itu. Terima kasih. Daripada Bukit Mentajam, dan kita akan bagi tahu apa yang perlu dibagi tahu kepada seluruh rakyat Malaysia apabila yang syarikat konsesi ini akan
menjalankan tugas dan agreement yang semua siap dan sebagainya. Ketua izinkan saya go on. Yang Berhormat Arau meminta penjelasan berhubung dengan yang disebutkan. Terima kasih Tuan Ketua. Menteri ada menyebut tentang sikap pemandu tadi. Kalau kita memandu melalui lebuh raya kenderaan perdagangan, biasanya dia ada SMS dan juga hotline yang kita boleh report tentang kesalahan yang dilakukan oleh pemandu tersebut. Jadi dengan adanya AES ni, ya, adakah kita kata SMS dan hotline number tu masih lagi digunakan sebagai salah satu cara untuk mendidik pemandu kenderaan perdagangan? Karena macam bas misalnya, kita lihat kalau kita bawa 110, dia boleh memotong kita lagi di atas lebuh raya. Itu satu hal. Yang keduanya tentang latihan memandu ni, saya rasa perlu salah satu daripada teknik memandu di dalam masa hujan, masa kita kata jalan yang basah ni, perlu juga dimasuk mungkin dalam kurikulum pendidikan untuk melatih pemandu ni. Saya rasa ini banyak berlaku kemalangan di waktu hujan ataupun jalan yang basah. Terima kasih Tuan Ketua. Terima kasih Yang Berhormat. Kementerian Datuk Ketua akan mengambil nota, mengambil maklum ke atas cadangan Yang Berhormat, dan apabila dimulakan sistem AES ni, nanti kita akan tengok macam mana ianya boleh dapat support ataupun sokongan daripada sistem yang ada pada kita sekarang ini. Baik, terima kasih Datuk Betul, terima kasih Berhormat Menteri. Berkaitan dengan soal Beta Tegap yang telah memberikan sebanyak lebih daripada 50 juta tender kepada Reflect daripada Australia ni, itu saya tanya bahawa betul kita tidak ada syarikat tempatan yang membangunkan teknologi ini. Tetapi bagi saya bahawa adalah lebih baik sepatutnya saya timbulkan dalam perbahasan saya ialah kenapa kita tidak terus beri kepada Reflect. Kan sudah tentu kita akan dapat dengan lebih harga yang lebih baik, lebih murah daripada kita beri kepada syarikat Beta Tegap. Jadi kenapa kerajaan tidak memikirkan untuk beri direct kepada syarikat Reflect itu sendiri? Terima kasih Yang Berhormat, terima kasih Datuk Ketua. Ini memang polisi kerajaan Barisan Nasional untuk bagi peluang kepada anak syarikat tempatan supaya mereka juga dapat dapat peluang dalam jadi ini nota ni pun buat yang samalah, ini bagi peluang untuk syarikat tempatan kita. Betul. Yang Muhammad Datuk betul kan kita nak beri peluang kepada syarikat tempatan. Sepatutnya syarikat tempatan dia mestilah mempunyai kemampuan dan keupayaan nak bangunkan teknologi sendiri umpamanya, ataupun dia boleh membawa dari segi transfer teknologi ke negara kita. Ini tidak kita beri tender kepada syarikat. Jadi transfer teknologi tidak berlaku, kita hanya menjadi pengguna. Kita hanya menjadi pengguna kepada teknologi, kita bukan menjadi pembangun teknologi. Jadi sampai bila pun syarikat ini tidak akan berkembang. Dari segi hasrat kita untuk nak lihat, kita hanya jadi user kepada teknologi, bukan menjadi pembangun kepada teknologi. Terima kasih Yang Berhormat. Ini memang cadangan yang baik, dan ini satu realiti kita belum ada, tak dapat lagi buat yang begini. Jadi apabila kita dapatkan red flags dari Australia untuk membantu kita dalam pada masa yang sama, syarikat tempatan kita pun boleh mendapatkan kepakaran, mendapatkan cadangan macam mana kita nak develop industri seperti membuat AES kita di Malaysia di sini, Yang Berhormat. Alright. Baik dah. Gini Datuk yang dipertuai. Engkau ni tengara ni, hai. Bising je. Bangun tak nak, bising je. Hai. Mulut tu, hai Allah.
Oh, dia menteri, oh bakal menteri wanita, minta maaf. Dia kena berebut dengan Pontian. 36-6 ni. 36-6 satu tuduhan. Ini kan doa. Tak payah, doa saya yang hormat Datuk betul. Doa untuk kawan-kawan. Ini doa kan. Doa pokok sana tak makbul. Alan kepada yang berhormat menteri. Kepung jangan tidur. Sebab saya katakan tadi bahawa sepatutnya kita membangunkan teknologi itu. Jadi sebab itu saya nak tanya bahawa berapa dia punya tempoh yang kita beri kepada beta tegap ni. Sebab bila habis tu saya dipahamkan maknanya dia akan serah semua kamera itu menjadi milik kementerian, milik kerajaan, milik JPJ. Tetapi saya percaya bahawa selepas daripada satu tempoh berapa tahun, mungkin dari segi keupayaan kamera itu tidak boleh dipakai lagi, dan akhirnya kita terpaksa menempah kamera baru. Kita kena beli lagi. Jadi sampai bila kita nak menjadi pembeli kepada syarikat reflect daripada Australia? Jadi kita terpaksa tender pula. Sama ada kita nak sambung pula tempoh kepada beta tegap, kemudian beta tegap sambung lagi beli daripada Australia. Sebab saya dipahamkan bahawa dia ada tempoh dia, kamera itu dia boleh pakai. Sebab itu timbul banyak masalah di negeri yang saya sebutkan tadi. Saya minta penjelasan. Tuan Dia Ketua, pokok sena beta tegap ini adalah syarikat pelaksana, dan Red Flag ialah pemilik teknologi. Jadi dalam perjanjian diperuntukkan supaya akan berlaku transfer of teknologi ataupun pemindahan teknologi ini seperti yang saya sebut tadi. Kita semasa kita menggunakan dia, kita belajar, kita buat research dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaksanaan AIS kita di sini. Jangan risau sangat. One day kita pun macam Red Flag juga. Saya tanya tadi, berapa tempoh, berapa lama kita beri kepada beta tegap ni? Kita beri kontrak ini kepada beta tegap ni berapa lama? Itu saya tak pasti. Saya akan jawab. Macam mana tak pasti pula? Tentu mesti ada tempoh. Dia mesti ada dia punya konsesi dia berapa 5 tahun, 10 tahun umpamanya. Dia mesti ada satu tempoh. Yang berhormat, ada lah. Baru puji pokok sena nak seh lah. Jadi saya nak tahu bahawa adakah dalam tempoh katalah 10 tahun umpamanya. Itu soalan Mel, ada jawapan Mel. Zam-zam malakazam. Cukup. Jadi cukup lama. Selepas daripada 10 tahun, maka transfer teknologi itu boleh berlaku. Ataupun selepas 10 tahun, habis tu, lepas tu kita sambung pula beta tegap order lagi teknologi daripada Australia. Bukan kita membangun sendiri, itu saya nak tahu. Tuan Dia Ketua, yang berhormat pokok sena 5 tahun. 5 tahun. Baik. 5 tahun apakah? Okey. Ini bagi local company pun bising lah. Pokok bagi foreigner bising, local company bising. Bagi pokok sena lah mudah. Dalam tempoh 5 tahun, saya tanya simple soalan saya. Dalam 5 tahun, apakah dalam 5 tahun tu transfer teknologi akan berlaku? Bermakna selepas itu beta tegap boleh bangunkan sendiri teknologi ni, tak perlu lagi kita hantar 50 juta dolar Australian dollar kepada reflect daripada Australia. Tak ada essential lagi. Makna dengan Australia tak ada essential. Cuma kita hanya boleh sambung kepada beta tegap, dan beta tegap tak perlu keluarkan duit 50 juta Australian dollar untuk ambil teknologi itu daripada reflect. Adakah boleh berlaku begitu dalam tempoh 5 tahun? Yang berhormat Datuk Yang Ketua, Yang berhormat Kelabakan, Yang berhormat Limbang meminta pengawalan diadakan oleh JPJ terhadap Yang berhormat, soalan lori. Tadi dah bagi tahu jawapan bertulis. Yang hormat, jawapan bertulis. Kejap. Satu soalan saya tadi. Yang keduanya, Yang berhormat tadi ada menyebut bahawa JPJ ataupun kerajaan tidak pernah mengambil ataupun mengambil bekalan untuk memasang kamera. Tetapi kenyataan timbalan menteri yang mengumumkan bahawa JPJ akan pasang
dan sudah pun memasang sebahagian daripada 1087 kamera, iaitu 566 kamera pengesan had laju yang dan 265 kamera lampu isyarat dan 256 kamera bergerak. Sudah pasang. Jadi itu saya tanyakan bahawa bila kita guna refleks tu nanti bermakna macam mana pula dengan kamera ni? Macam mana pula dengan kamera ni? Itu saya tanya tadi. Sedangkan yang berhormat kata JPJ tak pernah pun order ataupun tak pernah pasang benda ni. Yang tadi tu pun 5 tahun tu pun yang berhormat tak jawab. Tak tadi Tuan Adil Ketua 5 tahun ni sudah tempoh dia tadi dah jawab. Dia cukup untuk transfer teknologi yang dipikirkan sekarang lah. Kalau perlu di extend, kita buat extension yang disebut tadi berkaitan dengan pasang lampu ni dan pasang speed trap AES ni, ini tidak pernah dibuat. 1000 ni belum lagi dipasang. Ya Muhammad, ini yang Muhammad boleh rujuk kepada Timbalan Menteri seorang lagi. Itu kenyataan yang dia buat, iaitu JPJ akan pasang bukan ES, kamera yang sudah sebelum daripada kerajaan bersetuju nak menggunakan EES, kerajaan sudah pun nak memasang sebahagian dan juga sebahagian sedang dalam proses untuk memasang, iaitu 1087 kamera yang saya katakan tadi, 566 kamera pengesan had laju, 265 kamera lampu isyarat, 256 kamera bergerak. Bermakna saya persoalkan bahawa sepatutnya bila dah kita order kamera ni, maknanya tak perlu lagi kita gunakan ES, ataupun kita ada perancangan nak guna ES, tak perlu kita order kamera ni. Tetapi kamera ini saya dipahamkan bahawa sudah pun di order. Jadi itu yang saya tanya, bahawa ke mana kita nak tahu kamera ni selepas ES dilaksanakan sepenuhnya. Tuan Adil Ketua, masih banyak lagi yang saya jawab. Dan yang berhormat, terima kasih atas pandangan itu tadi. Jadi saya tegaskan seperti saya sebut tadi, tak ada kamera yang sudah dipasang. Mungkin yang disebut itu, saya pada pengetahuan saya, yang polis department dulu ada pasang kamera seperti ini di lampu isyarat dan juga di speed trap dan sebagainya lah. Jadi yang lain tu saya akan jawab secara bertulis, okey, yang dilaksanakan oleh Skytrax. Ya, nak tanya Timbalan Menteri pasal soal pembatalan laluan ke Johannesburg. Adakah benar bahawa pembatalan laluan ataupun rut ini telah berlaku selepas berlakunya CCF di antara MAS dan AirAsia? Dan sekiranya benar ianya telah berlaku hanya selepas berlakunya CCF itu, maka ada ataupun tidak kebenaran pada dakwaan bahawa ada usaha-usaha sabotaj, ya, untuk menentukan bahawa MAS akan membatalkan rut-rut tersebut supaya dapat dikuasai kembali oleh pihak AirAsia atas sebab-sebab komersial, ya, kerana saya difahamkan hasil daripada CCF itu telah berlaku apa yang diistilahkan sebagai invasion, ya, dengan izin invasion of AirAsia punya pihak pengurusan ke dalam pihak MAS, dan oleh kerana adanya konflik of interest, maka ianya menimbulkan beberapa persoalan, ya. Adakah ianya dakwaan ini ada apa-apa kebenaran, ya? Saya harap penjelasan daripada Timbalan Menteri. Terima kasih. Tuan Adil Ketua, terima kasih yang berhormat. Salam. Tidak ada unsur-unsur sabotaj, ia hanya berdasarkan kepada dengan izin commercial decision. Itu saja. Yang Bacok turut meminta agar kemudahan di dalam pesawat bilakah pembatalan itu berlaku? Adakah selepas ataupun sebelum CCF? Itu saya perlukan penjelasan dari sudut itu juga. Tuan Ketua, cadangan ini memang sudah lama, sebelum CCF. Untuk makluman ahli yang berhormat, cas perkhidmatan penumpang. Yang Menteri, Datuk Yang di-Pertua, dia Kota Melaka. Yang Menteri, saya dah bangkit tentang tram, Melaka Tram, iaitu perkhidmatan kereta api dengan NGV, kan? Tidak dapat sebarang jawapan. Saya boleh terima jika secara bertulis.
kita buat secara bertulis yang berhormat Tuan Yang di-Pertua sebab masa ni tak mengizinkan. Timbalan Menteri, saya ada tanya tentang soal CCF di antara MAS dan Air Asia dan saya melihat bahawa tidak ada disentuh iaitu yang Comprehensive Cooperation Framework di antara MAS dan Air Asia dan sejauh mana ianya ingin diteruskan oleh pihak kerajaan sedangkan ianya hanya mendatangkan mudarat kepada MAS dan menguntungkan Air Asia. Saya rasa bahawa ini merupakan satu persoalan besar yang perlukan jawapan daripada pihak menteri. Tuan Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Bagi soalan ini saya dinasihatkan bahawa MOF akan jawab atau Kementerian Kewangan untuk yang ini. Tuan Di-Pertua